Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis ilmu pada malam ni, marilah sama-sama kita membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Pengurusi, seterusnya Tuan Imam, sah-sah pimpinan, para jemaah muslimi dan muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan utama pada malam ni, kita merafakkan setinggi-tinggi sekali lagi kehadrat Allah. Dengan izin dan inayahnya, kita masih diberi kesempatan, peluang dan ruang oleh Allah sama-sama dapat mendirikan solat secara berjamaah. Kita juga diberi peluang oleh Allah sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kefahaman, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita untuk sama-sama kita masuk kepada bulan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung pengajian kita Al-Adabul Mufrad, adab semata. Hadis yang ke-31, satu bab bukail walidaini, pada bab menyatakan tangisan kedua ibu bapa kamu. Tangisan yang disebut apa dia? Kesedihan di kalangan kedua ibu bapa kamu, yang mana di antara yang berlaku di kalangan mak ayah kita bila mana dengan sebab anak mereka menangis. Menangis di sini para ulama sebut ada beberapa tangisan yang mana berlaku ada di kala kesedihan bila mana anak tidak menghormati. Ada juga tangisan kesedihan kerana sedih nak berpisah. Seperti mana berlaku perpisahan, waktu mana kalau kita masih ingat lagi, waktu nak pergi sekolah, nak masuk asrama, menangis mak ayah, anak nak tinggal. Tangisan itu yang mana disusuli dengan rahmat, kerana betapa sayangnya ibu bapa kepada anak sampai menangis. Maka tangisan itu bukan dinamakan tangisan mengundang bahana ataupun mengundang bencana, apa dia, mengundang kemarahan Allah, tetapi tangisan itu tangisan kerana sayang dan cinta. Tangisan yang tidak dibenarkan, menangis kerana bila mana seorang anak ataupun menyebabkan ibu bapanya terasa hati kerana dengan sebab kekasaran ataupun kekerasan, layanan, percakapan yang berkait dengan perkara-perkara yang tidak disengani ataupun boleh membawa kepada tangisan. Yang banyak berlaku, tuan-tuan, bila mana makin berusia, makin anak berkeluarga, makin banyak masalah berlaku, sehingga hilang perasaan hormat, imbantara. Kalau kita kata bertasamu, toleransi agak kurang, sampai dia tidak ada di sana
keadilan, terutamanya anak lelaki, hak mereka terhadap kedua mak ayah. Tu kena mengaji tuan-tuan. Anak lelaki ni nak berkahwin kena belajar. Bukan sekadar berkahwin untuk dia membela isteri ataupun memelihara isteri dapat zuriat, bukan itu sahaja, tetapi dia kena belajar mengenai hak tanggungjawab dia terhadap orang dalam tanggungan dia ataupun yang disebut mak ayah dia. Kalau tak belajar, alamat dia berkahwin hanya sekadar memenuhi kehidupan daripada seorang berkeluarga, tetapi tidak mencapai tahap seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW ataupun kita kata syariat yang sebenar. Tu kadang-kadang kalau tidak memenuhi syariat, menepati syariat, tak ke mana perkahwinan tersebut. Hanya sekadar cukup syarat kata orang. Orang kahwin juga, orang dapat anak juga, tetapi bagaimana menguruskan benda tu tidak seperti mana yang diajar oleh syariat. Tengok hadis yang seterusnya daripada Sayyidina Ziyad bin Muhraqin an Taisal annahu sabi'a bin Umar yaqulu buka'ul walidaini minal uquqi wal kaba'ir. Daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW berkata, menangisnya kedua ibu bapa kamu adalah termasuk daripada kederhakaan dan dosa-dosa besar. Masya Allah. Dengan sebab mak ayah kamu menangis, maka dia termasuk daripada derhaka ataupun termasuk daripada dosa-dosa besar. Setahu kita dosa besar ni, ya kita duduk biasa dengar dosa besar ni, dosa mencuri, dosa bercakap menipu, dosa khianat orang, dosa tu je kita nampak dosa besar. Rupanya di antara termasuk daripada minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Salah satunya ialah yang mana tangisan seorang ibu asbab daripada anak tidak ataupun lahir daripada anak. Baik. Macam mana menangis yang tidak dibenarkan oleh agama dan tangisan seorang ibu termasuk daripada dosa besar? Pertama, bila mana ibu memberi nasihat, ayah beri nasihat pada anak, anak tidak menghormati ataupun mendengar nasihat, maka tangisan itu tangisan yang mendapat kemurkaan Allah. Tu kita diajar oleh agama. Kalau kita tak boleh nak dengar juga, kadang-kadang kita tak boleh nak dengar, kadang-kadang mungkin berbeza pandangan, at least kita dengar dia cakap apa dia. Soal dia kita nak ikut tak nak ikut, lain cerita, dengar dulu. Bagaimana Nabi melarang seorang pemuda didatangi pada Nabi apabila menkhabarkan penkhabaran ya Rasulullah, mak ayah aku dengan aku ni tak sehaluan je. Pertama, tidak sehaluan di sudut membuat keputusan. Kata Nabi SAW, ya fulan, wahai pemuda, wahai lelaki, hendaklah kamu mendiamkan diri di hadapan kedua mereka, maka itu lebih baik bagi kamu. Sehingga ditanya, jika mereka dalam keadaan salah sekalipun ya, maka beritahulah kamu dengan perkataan yang paling baik. Jika dia tidak boleh mendengar, maka sebaik-baik kamu diam, kerana dibimbangi kamu menyakiti mereka. Nah, maknanya kalau kita rasa tak boleh nak terima, kita diam. Jangan kita membuat sebarang takwilan menyebabkan berlakunya orang panggil apa dia, pertengkaran ataupun kita kata ketinggian suara. Itu yang dilarang. Itu yang dimasukkan kemurkaan Allah. Yang kedua, kenapa Allah murka yang macam mana yang dimasukkan? Yang dimasuk daripada dosa-dosa besar. Durka kemurkaan yang berkait perkara yang ma'ruf. Contohnya ma'ruf ni, benda yang baik. Lo tak payahlah lo nak carilah orang lain, carilah kerja lain. Ayah tak setuju, mak tak setuju kerja macam tu. Biarlah gaji murah pelung, kita nak berkat. Macam tu. Anak-anak ni kadang-kadang nak gaji mahal lagi ni, betul, keperluan kan. Tapi soal dosa pahala dia tak ambil kira. Memang kita nampak jelas, kerja tu memang ada keterlibatan dengan sumber yang haram. Kita tahu daripada perkara yang tidak diizinkan oleh agama, ataupun dikata kerja yang ada bersangkut paut dengan perkara batin.
Kita tahu kita nasihat. Tak payahlah cari kerja yang elok lah sikit. Walaupun tak apalah pick up permulaan gaji tak besar, tak apa. Yang penting mak ayah nak tengok kamu cari harta ataupun rezeki cara berkat. Contohnya ada hamba Allah dapat tawaran dia kelulusan basic agama, hafal Quran. Dah hafal Quran, mengaji akademik hebat, profesional. Bila dapat tawaran setipa dengan kelulusan, gaji mahal. Tapi betul lah, dia ni anak yang soleh ni. Dia tanya mak ayah dia. Mak ayah dia pernah doa, dia kata. Arwah ayah dulu pernah doa, bila dapat anak lelaki nak jadi anak yang soleh, salah satu permintaan dia, kebetulan ayah dia meninggal. Kata mak dia, ayah nak tengok kau jadi seorang imam. Jadi anak dia ni faham imam Imam tak kisah mana imam ni, imam masjid lah, imam masjid, imam surah. Maknanya nak jadi ketua dalam solat. Mana dia kata tak apa, memenuhi permintaan. Dia tanya pandangan kawan-kawan dia. Kawan dia kata tak padan, imam kamu ni lulus terbaik, Rizak comel ni, carilah kerja. Memang, tapi permintaan orang tua. Last kali dia kata, kau tahu gaji imam berapa? Kau tahu gaji imam berapa? Memanglah tahu, tapi tak apalah sebab itu permintaan dia. Dengan izin Allah, dia buat seperti mana mak ayah dia nak. Dia berjadi imam, elok kerja, tanggungjawab, molek amanah. Orang bagi isteri, jemaah kira buat bini, buat menantu. Lepas daripada tu tentang rezeki ni, nak kata rezeki dia, berkat dia taat perintah mak ayah ni, buat baik. Betul lah pak mentua dia kaya sangat-sangat. Betul lah kahwin pula dengan anak perempuan seorang pada pak tua tu, seorang tu baik lelaki baik perempuan, anak seorang tu, Masya Allah. Memang pak tua dia sayang, mak tua dia sayang. Gak harta banyak, anak perempuan seorang boleh menantu tu imam, sayang Haji Razak. Nak lepok main hotel pun kadang-kadang, bila nak balik ni mak ayah dah sedia makan ni. Pak mentua punyalah sayang pada menantu. Kerana apa dia? Kerana dia menunaikan hak. Jadi kawan-kawan dia kata tak padan dengan entah syekh, kerja kena hebat lagi, tapi dia tahu nak jaga. Pertama, dia ingat pesanan antara kata Nabi mati anak Adam, salah satu tiga tidak akan putus. Salah satunya adalah wawaladun soleh. Ini banyak berlaku tuan-tuan hari ni. Hafal Quran, nak jaga Quran, sepaling baik platform dia jadi imam. Maknanya khidmat. Soal rezeki tu jangan bimbang, adalah daripada Allah. Yang penting usaha. Apa-apa benda pun usaha. Nak ceritanya pasal khidmat dia tadi, dengan izin Allah Ta'ala bagi rezeki. Kita selalu duduk baca tuan-tuan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa dia yang duduk atas diri dia ni sifat takwa, Allah Ta'ala beri jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Pada masa tu tuan-tuan, rezeki kita tak boleh nak kira, terlalu banyak. Allah berkat itu, Masya Allah. Pasal apa dia? Pasal dia mendahulukan ibu dia, dan dia tidak mendahulukan keinginan. Pasal kita dua tuan-tuan, nafsu manusia inginkan manusia perkara yang baik. Apa dia perkara memenuhi tuntutan nafsu? Pertama apa tuntutan nafsu? Nafsu mesti nak hidup bebas. Ni nafsu lah ni, keinginan. Nafsu nak merasai nikmat dunia yang lebih, ni nafsu. Tu kalau kita tengok orang kaya, selagi mana kaya, selagi mana itulah dia cari harta. Selagi mana cari harta, selagi itulah tak cukup. Sampai dia lupa dia punya keutamaan dia, kerana dia dikuasai oleh nafsu. Kesan daripada ketiga, ada sifat haloba dalam diri dia.
Tamak, haloba, sampai dia berkira-kira untuk melakukan perkara yang baik, menampakkan yang baik itu seolah-olah kerugian bagi dia. Itu di antara benda-benda yang dikuasai oleh lawan dia adalah tidak mengikut nafsu. Tidak mengikut nafsu macam mana? Bekerja hanya keadaan pertama memenuhi tuntutan hidup. Sampai waktu kerja, sampai waktu solat, sampai waktu balik, sampai waktu tidur. Baik, bekerja dah dapat duit banyak, tetapi dia ada matlamat. Maka duit ada tadi dia wakaf, dia sedekah bagi orang makan. Ni nak masuk Ramadan tak lama, 24 rejab dah malam ni. Duduk lebih kurang 34 hari lagi, 35 hari lagi Ramadan. Maka dia guna duit dia tadi pastikan untuk memberi kebaikan pada waktu dia hidup. Maka dia manfaat. Dan dia banyak harta, gaji mahal pun dia tidak tomok, tak halopo. Dia bagi pada orang, tengok orang susah, dia bagi. Tuan-tuan tahu tak? Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, sifat syurga ni, kata Nabi, syurga yang kita nak masuk tak berapa lama lepas mati ni. Nak masuk syurga ni, ustaz paling tak sabar nak masuk syurga, pasal nak tengok nikmat apa dia, nak nerima nikmat Allah. Saya rasa tuan-tuan pun tak sabar nak masuk syurga. Tapi syurga ni sifat dia ada menerima ataupun tidak sabar, kata Nabi. Syurga ni pun ada tak sabar juga. Bukan setakat manusia tak sabar, syurga pun tak sabar. Di dalam satu hadis Nabi sebut, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Syurga ni dia tak sabar nak menerima tetamu 4 golongan. 4 golongan ni dia syurga tak sabar nak terima. Kalau kita kata syurga tak sabar nak menerima kedatangan 4 golongan. Tak. Pertama kata Nabi, siapakah yang syurga tak sabar untuk memasuki di dalamnya, untuk menerima tetamu masuk dalamnya? Pertama kata Nabi, talil Quran. Apa makna dia? Orang yang suka, orang yang gemar masa hidup dia baca Quran. Ada masa Quran, ada masa Quran. Kalau kita kata bahasa kita mudah hari ni, sikit-sikit baca Quran, sikit-sikit baca Quran. Tu makna talil Quran. Dia bukan sikit-sikit baca WhatsApp, sikit-sikit tengok Facebook, bukan tu. Itu kategori lain tu. Kita hari ni sikit-sikit buka WhatsApp, walau buka dah. Buka pula, kadang-kadang sengaja scroll WhatsApp lama-lama nak baca. Punyalah tak ada, orang panggil tak ada kerja. Sementara nak tunggu tidur, tengok WhatsApp lama-lama. Walau boleh je kita nak baca Quran. Kata Nabi, gemar Quran. Gemar baca Quran, baca Quran. Walaupun dah baca lagi. Itu makna talil Quran. Payah cara orang macam ni. Baca dah Quran, baca pula. Contoh, kita dah baca dah suratul Mulk lepas isyak bersama dengan imam kan. Boleh tak kita baca lagi? Boleh. Bila baca paling molek, sebelum kita nak tidur ambil wudu, baca sekali lagi suratul Mulk. Tak rugi tuan-tuan orang baca suratul Mulk ni. Orang tua dulu panggil surah Tabarakallazi, surah Tabah. Tuan-tuan baca surah Tabarakallazi al-Mulk ni tuan-tuan, sebelum tidur tak rugi. 30 ayat. Sama ada tuan-tuan baca dengan Quran ataupun tuan-tuan baca sebab hafal dah. Baca. Sebab lagi banyak baca, lagi banyak ingat, lagi banyak sebut, dia menjadi benteng waktu mana kita duduk dalam kubur sorang-sorang. Waktu mana malaikat datang pada kita, suratul Mulk akan menjadi pendinding. Jaga kaki, jaga anggota, jaga apa-apa dia. Maknanya kita faham daripada tu, suratul Mulk ni akan menjadi pagar untuk diri kita. Baca. Kurangkan kita baca perkara-perkara tidak memberi manfaat. Yang kedua kata Nabi, syurga nak tunggu di kalangan mereka yang nak memasuki di dalamnya. Tak sabar syurga nak tunggu. Siapa dia di kalangannya? Wahafizul lisan. Orang duduk atas dunia ni suka jaga mulut. Jaga mulut ni tuan-tuan bukan bermakna gosok gigi 4 kali sehari. Itu namanya jaga gigi.
Jaga mulut ni begini, kata Hujjatul Islam, berkata dengan perkara yang baik, falyakun khaira, kecek molek. Bini buat silap tegur molek-molek, suami buat silap jangan duk meletih macam-macam, tegur molek-molek, bang salah ni bang, sepatutnya abang buat air bubuh kopi dulu, bubuh gula, bukan bubuh gula, bubuh kopi. Kadang-kadang orang lelaki abang kalau nak sedap buat air lain kali, sebelum bubuh air panas, campur dulu gula dengan kopi, gaul-gaul, baru bubuh air, tu baru sedap, kata dia. Pasal kita minum orang perempuan, kita buat sedap, kita buat tak sedap, kita bubuh gula dulu, baru bubuh kopi. Dia bubuh kopi bergula, dia kacau sudah sebati, baru dia bubuh air panas. Jadi ajar, maknanya ajar. Nah, sama juga suami, isteri buat silap sikit, ayam putar baju jubah, tercabut lah sebiji putar baju. Tengok-tengok, putar baju hilang sebiji, jangan marah, pakai jubah lain. Ni kadang-kadang marah, kadang-kadang tak khusyuk dalam solat pun ada, punyalah marah. Biasa kita orang lelaki ni kalau bini buat silap, ustaz-ustaz sendiri pun kadang-kadang kita nak pakai jubah ni contoh, tiba-tiba sahut, cabut, buta baju. Mari kita fikir balik, mungkin orang rumah aku ni sibuk dengan anak tadiku, tengah hayung tak disangkut, kena buta baju dah. Jangan marah tuan-tuan, jangan. Perkata benda yang baik, kata Nabi, wahafizul lisan, jaga mulut. Kalau orang sebaik-baik jaga mulut ni, orang yang boleh jaga dan dia tidak bercakap benda yang mendatangkan sakit hati pada orang. Sebaik-baik pada siapa? Ahli keluarga. Ada orang dengan isteri, dengan anak kasar, dengan orang luar baik, ada juga. Itu salah tu, di segi format dia tak betul tu. Dia menyalahi cara Nabi. Dengan suami, dengan isteri, suami dengan isteri, bukan main lagi marah. Tapi dengan kawan-kawan dia, ni rapat tegur. Jangan dengan isteri kita kena, apa panggil apa dia? Bertolak ansur. Jangan marah. Alah ustaz tak berasa lagi, ustaz dah berumur, sikit lagi ustaz akan rasa seperti mana saya rasa. Biasa begitulah. Tak apalah, sekadar kita kata cara yang sebenarnya jaga mulut. Pasal apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi manusia mulut satu, dia tahu. Telinga berapa? 2. Kalau tuan-tuan fikir balik di segi ni kena fikir menggunakan akal, terjemuh dengan iman. Kenapa tak buat mulut 2? Yang satu tu pun tak boleh nak kontrol dah kalau 2, wallahu a'lam. Kenapa Allah Ta'ala buat telinga 2? Banyak mendengar, banyak berfikir. Walaupun Allah Ta'ala cipta telinga 2, mulut 1, tetapi peranan telinga ni lebih besar tau. Lebih besar berbanding mulut. Itu kita nak faham satu benda, kena dengar dulu. Itu kita nak membuat ulasan, nak membuat terjemahan, nak buat komentar, dengar molek-molek. Jangan terus kita komen. Siapa orang kata dengar tak lagi dia cakap, tak dengar, jangan dengar dulu. Peranan telinga tu 2 dia buat. Telinga dia 2 bermakna nak meimbangi, tak boleh dengar satu sahaja. Kiri dengar, kanan dengar. Maka kita dengar, baik, ni baru betul. Mulut 1, telinga 2 bermakna hidup kita ni kena banyak mendengar apa pandangan orang ataupun nasihat, berbanding daripada kita berbicara. Tu Abu Zar Al-Ghifari menyebut, ad-dinun nasihah, kata Nabi, agama ni nasihat. Dengar. Nasihat kepada siapa? Nasihat mereka untuk Allah, dengar percaya pada Allah, wali rasulih, dan kepada Nabi. Makna banyak dengar. Boleh jaga mulut, termasuk ustaz sendiri pun. Tapi banyak orang lelaki ni dia sabar tau. Sabar. Tu diajar oleh agama. Jadi kalau kita kata kalau berlaku, orang panggil apa dia, berlakunya menyebabkan berlaku ketinggian suara dalam rumah, maka suami kena redakan. Kalau isteri dak sebenarnya, dia makin tinggi, dia sebab dia penat. Satu lagi kuasai nafsu dia. Orang lelaki kena cool down, relax. Bini marah, lelaki relax.
Ini banyak berlakulah cara-cara yang diajar oleh Nabi. Suami kena banyak sabar. Nak sabar sampai masa kena nasihat cara betul. Yang ketiga kata Nabi, wa yut'imul ji'an, suka beri makan orang lapar. Apa dia? Beri makan orang lapar ni di antara orang yang mana layak dan menunggu mereka oleh syurga memasuki ke dalamnya. Bagi makan. Jangan bagi makan orang kenyang. Orang kenyang tak boleh tahu. Orang kenyang ni kadang-kadang membawa kepada pembaziran. Bagi makan orang kenyang. Itu kalau kita nak belanja orang, kita tanya, Syekh Etan nak makan tak? Anak tak nak makan, nak minum je. Jangan order makan tahu. Nanti dia tak makan, membazir. Jadi order minum. Orang lelaki ni kebiasaan kalau pergi makan kedai jarang sangat nak buku balik ke bini. Tak tahulah kenapa. Termasuk ustaz sendiri pun. Tak tahulah kenapa. Memang azali macam tu ke, ataupun disebabkan pengaruh berkawan. Fikir balik, kalau buat balik banyak soal jawab dia. Makan mana, dengan siapa, berapa harga, sedap dak, Allah tanya. Tu soalan dia. Apa makan dengan siapa? Siapa belanja? Berapa harga? Kedai mana? Pelayan ada dak? Allah, banyak soalan dia. Mengalahkan soalan yang malaikat nak tanya dalam kubur sikit lagi. Tanya. Jadi malah nak tanya tu, pakai kita tutup buku, tak payah balik. Walah boleh je buku buat balik. Kata orang Jawa, barakah. Berkat. Buat balik ya tuan-tuan. Soalnya buat balik, kita boleh bagi dia makan, beritahulah. Satu lagi yang kedua, kita nak belanja orang makan, jangan belanja orang kenyang. Kebanyakan orang kenyang tadi, dia tidak makan habis, membazir. Iaitu Nabi sebut, wa yut'imul ji'an, bagi makan orang lapar, orang betul-betul lapar. Nasi bujar, nasi goreng, kampung, nasi apa benda, whatever lah, benda biasa, dia makan habis. Dah. Satu lagi, Nabi sebut, jangan terlalu kenyang makan. Kita kena jujur tahu, dengan Allah, dengan diri kena, dengan keluarga jujur. Terutamanya apabila kita dah makan, selesai hak kita ke atas tubuh kita. Dilarang oleh agama menyumbat semula perut dah kenyang, makan lagi. Dilarang dah kenyang, makan pula, larangan. Jadi kalau kita dah makan, masjid surau dah jamu makan, kenyang dah. Jadi cerita pada isteri, Yaya malam ni abang tak makan sebab surau dah bagi makan. Isteri kita kena cerita pada dia, dia masak dah. Tak apalah, masak simpan. Tak dapat air makan, esok perangai ikut whatever lah. Yang jadi hari ni, orang lelaki tak cerita pada isteri dia makan tu. Konon-konon nak jaga hati isteri dia, dia pergi makan pula. Ya itulah kena penyakit banyak hari ni sebab makan. Ustaz-ustaz ni banyak kena penyakit sebab itulah. Itulah dia pergi makan dah, lepas kuliah tu jemaah hajat makan pula kedah. Balik rumah tu dia takut bini dia makan, catat dia makan dah ni kedah, dia pergi makan pula. Atas alasan nak jaga hati isteri. Ui, kena 30 hari buat perangai macam tu tuan-tuan. Mula-mula kuliah tu saya S je jubah dia. 2 tahun triple SL. Tuan-tuan. Tu dia tahu apa dah. Sebab hak atas kita memenuhi tubuh kita, jangan makan terlalu lebih. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minum tapi jangan over, jangan berlebihan. Tu ustaz tak besar sangat duk halus begini. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan, tamu ibadah. Iaitu Nabi sebut, rebut peluang. Jangan tunggu sakit baru kamu nak beramal. Beramallah waktu kamu sihat. Jangan nak tunggu sepit, lapang kamu beramal. Apa makna dia? Jangan mengundang penyakit, yakni makan lebih, makan banyak. Itu kata Hujjatul Islam Imam Ghazali, punca tak ada manis dalam ibadah kerana banyak makan berbanding ibadah. Kurang. Ni nak Ramadan ni, pakat buka puasa surau semua insya-Allah. Jangan duk buka puasa beli bazar-bazar, jangan. Ustaz lama dah Razak tak pergi bazar, rasa dekat 10 tahun dah tak pergi. Nak pergi gua, dah pergi buka puasa gata masjid tak pergi. Tapi kita rasa nikmat tahu.
Tak pernah kita kira hari ni aku nak buka puasa surah An-Nur mesti sedap makan. Tak ada fikir. Tapi yang ada itulah rezeki. Pasal kita nak ambil fadilat berbuka tu. Faham maksud dia? Tak tu Ramadan ni. Tak. Suami Ramadan jangan mengada-ngada dengan isteri. Jangan duk minta buat tu, minta buat ni. Oh, Kelantan ni suka jenis makan singa daging. Nak minta nasi kerabu solok lada, macam-macam. Payah tu. Makan yang mana ada je. Jangan menyusahkan isteri sebelah bulan dia susah. Bulan Ramadan makan mana ada memenuhi nak ambil fadilat berbuka je. Ni kadang-kadang minta ondel-ondel lah, buah kekocah lah, macam-macam. Jangan minta penuh plek-plek. Kuih tadi yang mana memenuhi untuk dapat fadilat berbuka, manis sedikit, tambah tenaga. Betul tak? Sebelah bulan dia menyusah dia. Apa dia? Masuk Ramadan ni jangan menyusah isteri, bagi dia rehat. Dia nak baca Quran, dia nak rehat, dia nak tadarus, dia nak apa dia, solat malam. Banyak benda dia nak buat. Kita restkan dia. Kita orang lelaki mari makan surah. Kalau ada peluang bawa isteri makan surah, berbuka puasa sekali. Sahur tu jangan duk ngada-ngada lebih-lebih lah. Sekadar ambil fadilat sahur. Nah, insya-Allah tuan, kalau kita istiqamah benda macam tu, penyakit kita Ramadan boleh potong penyakit sebenarnya. Yang ketiga kata Nabi, wa yut'imul ji'an, bagi makan orang lapar. Hatta no muslim sekalipun kita boleh bagi makan. Dia ni kawasan bandar ni tuan-tuan, mudah sangat nak bagi orang makan. Tengok, hari ni orang datang kolek sampah dengan lori sampah kan. Pagi-pagi dia akan datang. Warga foreigner banyak. No muslim ada pun dia. Tuan-tuan nak dapat pahala, tuan-tuan buku siap-siap makanan, letak apa dia, tuan-tuan bagi dia makan. Besar pahala. Dia tidak khusus pada muslim saja tau. No muslim yang lapar, Nabi sebut orang yang lapar. Tak kira siapa dia. Sekiranya binatang yang lapar kamu bagi makan pun dapat pahala. Tengok binatang lapar bagi makan. Miau, miau, ambil bagi makan. Ni orang miau, miau, pak, sepak terajang kucing. Sebaik tak mati kucing tu. Dia sepak tuan-tuan. Dia makan kucing duduk bawah kaki piung dia sepak. Allah, siang kucing. Kita tengok, Masya Allah. Kupiuh atas kepala tu tak, sepak kucing. Punyalah baik punya pakcik punya puan kan. Sepak kucing, kupiuh atas kepala. Duk ada rezeki kucing mari miau bawah dia sepak terajang kucing. Ada yang pijak kucing, berlari kucing. Dia baik tak mati, tak ada mengucap dia lari tuan. Tapi nak cerita apa dah? Kita ni tidak amanah dengan nikmat rezeki. Dia minta tu sebenarnya nak beri pahala pada kita. Share lah sikit, kongsi lah. Yang keempat kata Nabi, wasa'im fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ada setengah riwayat kata orang yang tidak sabar nak masuk Ramadan. Kita semua ni tak sabar kan? Maka orang ni termasuk di kalangan syurga sedang menanti. Boleh 4 golongan. Kata Nabi apa dia? Orang yang mana dalam keadaan, yang hidup dia dalam keadaan yang mana nak dapat, orang panggil syurga sedang menunggu kedatangan dia. Talil Quran, wa hafizul lisan, wa yut'imul ji'an. Yang keempat kata Nabi, wasa'in fi syahri Ramadan. Ustaz rasa pak-pak ni ada di surau kita, insya-Allah. Takkan tak ada. Nah, ambil 3 ke, ambil semualah pak-pak. Nah, baca Quran banyak. Apa dia? Lazimi Quran. Iaitu kata Nabi maknanya menderhakai di sudut dalam bab ketaatan, yakni tidak berkata perkara makruf, perkara yang baiklah. Iaitu kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala atas dunia ni bukan sekadar kita buat ketaatan, tetapi pastikan kita atas dunia juga jadi kumpulan yang melakukan ketaatan. Ataupun kita kata dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut golongan yang menyuruh kepada benda makruf. Apa dia Allah Ta'ala sebut? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah kamu ada satu kumpulan kelompok yang mengajak orang kepada perkara yang makruf, benda baik, langkah pencegahan, langkah menyuruh dan segala-galanya.
Dia tidak boleh lepas kepada individu-individu sahaja. Tak boleh kata biar pihak pengusaha surau je buat. Tak boleh. Kerja-kerja dakwah ni, kerja-kerja baik ni mesti bersama. AJK ada, AJK lah buat. Tak boleh. AJK berapa kerak je tuan-tuan. Nisbah dia adalah kecil. Yang membantu AJK memegang jawatan sebagai amanah je, yang menjalankan kesekorongan bersama. Macam juga kata, nah, surau ni ramai-ramai ada, mesti bersama. Dia tak boleh sekelompok sahaja. Nah, begitu juga menyuruh perkara makruf, mencegah benda mungkar, mesti bersama. Tak boleh kita nak menyerahkan kepada kelompok yang kecil sahaja. Bahkan kata para ulama juga, di antara minal kabair, dosa-dosa besar terhadap seorang anak terhadap ibunya bila mana menabaikan tanggungjawab di waktu usia tua mereka. Dosa besar juga. Tua dah tak larat dah, ya Allah, mak tak larat dah nak, mak tak larat dah no, mak tak larat dah lu. Buat tak tahu tau, dosa besar. Faham Ibu mengadu, ayah mengadu, anak buat tak tahu. Dosa besar perbuatan tersebut. Sehingga bagaimana tuan-tuan, ada perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak benarkan. Salah satunya ialah bila mana kamu tahu ibu dan ayah kamu ataupun orang di dalam tanggungan kamu yang mana duduk dalam keadaan kesusahan, sedangkan kamu membantu orang lain. Nabi SAW tidak izin tau. Tidak izin bantu orang lain sedangkan keluarga kamu susah. Bantu orang lain sedangkan isteri kamu sedang dalam keadaan kesukaran. Tak ada istilah hari ni kita kata kita tolong orang, Allah Ta'ala tolong keluarga kita sedangkan kita tidak menunaikan tanggungjawab. Memang betul, kita buat baik, Allah Ta'ala bantu kita, tetapi hak atas kita mesti tunaikan paling aulawiyat tadi. Sama juga rezeki minallah. Rezeki ni datang daripada Allah, tetapi kena usaha. Kena usaha, kena bekerja. Jangan rezeki minallah tidur manja. Rezeki minallah tak usaha. Betul rezeki daripada Allah, usaha kena. Faham maksud dia? Jangan bertawakal tanpa usaha. Jangan terus menyerahkan tawakal tapi belum ada usaha. Usaha tu kena ada. Kita berpegang pada ahli sunnah, tak boleh nak menyerahkan 1%, mesti ada usaha. Demam, jumpa doktor, dapat Panadol, minum, makan, ubat, nasihat doktor kena dengar. Soal menyembuh Allah, tapi usaha kita tu kena ada. Sama juga rahmat. Nak undang rahmat betul, tapi kena solat, kena buat baik, kena taat perintah Allah. Tak boleh kita kata aku solat pun Allah Ta'ala tak terima. Itu bukan urusan kita. Urusan kita melaksanakan perintah yang menerima Allah. Jadi terima tak terima bukan urusan kita. Urusan kita ialah melakukan perkara yang telah disyariatkan oleh Allah. Tak boleh kita nak buat sebarang andaian. Kalau aku semayang tak terima, kalau aku puasa tak terima, kalau baca Quran tak betul, tak boleh. Usaha kita kena ada. Kalau tak betul kena belajar. Kalau tak pandai kena tanya. Tak faham kena tanya. Salah orang tegur. Itu usaha kita. Maka apabila proses-proses tu kita buat, maka kita serah pada Allah. Seperti mana yang kita sebut, faiza azamta fatawakkal ala Allah. Itu baru betul. Maka jenis macam ni, dia dalam keadaan berada dalam kawalan dan jagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berbeza tadi. Nah, tidak taat 1%, tapi letakkan dengan erti kata ketinggian dia, kemarahan dia dan segalanya. Ni antara dosa besar tu, menunaikan ataupun yang disebut menabaikan tanggungjawab sedangkan di dalam tanggungan dia. Nah, waktu dia tua, waktu dia sakit. Nah, ni ujian sebenarnya. Ujian bagi seorang anak. Begitu juga ujian bagi seorang ibu apabila diberi umur yang panjang tetapi hak tanggungan ataupun tanggungjawab itu tidak dilaksanakan. Apa akan berlaku kata Nabi?
kamu tunggulah akan turunnya satu peringatan daripada Allah. Dengan sebab apa dia? Dengan sebab kita tidak menunaikan amanah, tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir di antara dosa besar juga dia kata apa dia? Hak ke atas seorang anak bila mana melebihkan keluarga berbanding dengan mak ayah dia. Dosa besar juga. Lebihkan keluarga maknanya keluarga dah cukup mewah, tetapi mak ayah dia masih dalam keadaan kekurangan, mengabaikan tanggungjawab lebih kepada keluarga. Nah, isteri apa dia lekus maya tu satu almari, mak dia tak ada satu lai pun dah bagi. Dia balik tengok usianya mak aku kait lekus solat dia dah koyak dah, berjahit dah mak, tak pernah bagi. Si baiklah ada menantu yang perempuan tolong beli ke mak tua ada. Ada macam mana tak ada perasaan kot anak buat tak tahu je kesian mak dia. Peti air mak tu buka nak tutup tak rapat-rapat. Susahnya mak. Nah, tapi nak ceritanya hak tanggungjawab tidak diambil peduli. Ni di antara dosa sebagai seorang anak, tahu kesilapan, tahu kekurangan tapi menabaikan. Nah, antara kemurkaan Allah lah tu. Nah, di antara dosa-dosa yang mana diberi oleh Allah daripada kelalaian, kealfaan. Macam mana kita nak dapatkan balik peringatan tadi? Macam mana nak dapat balik peringatan? Pertama nak dapat balik di antara yang disebut oleh di kalangan para ulama, salah satunya bagaimana Abu Hurairah pernah buat baik pada mak ayah dia, ibu dia nak cover balik. Abu Hurairah ni nak cover balik pasal mak dia ni masuk Islam lewat berbanding Abu Hurairah. Apa dia buat? Pertama, Abu Hurairah kerapkan ziarah mak ayah dia, ziarah. Walaupun mak dia masuk Islam lewat berbanding Abu Hurairah, dia masuk Islam lewat, tapi dia tak miss berziarah. Yang kedua, dia doakan mak dia. Ni nak cover balik lah ni, nak doa. Tu dalam doa kita ni jangan kita lupa kepada mereka. Allahumma rabbana fil lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani saghira. Jangan miskan doa tu. Para ulama kata tidak dikhususkan lepas solat sahaja. Duduk saja-saja kita boleh doa. Ya Allah, ampuni dosa mak ayahku ya Allah. Nah, yang ni diajar oleh agama supaya kita nak dapat kelebihan. Duduk saja-saja kita doa. Badak bulan ni apa dia? Doa ni dia tidak dikhususkan lepas solat sahaja. Ada ruang peluang kita minta. Yang ketiga, minta doa supaya dia panjang umur. Boleh pahala juga, tetap minta ya Allah panjangkan umur. Apa tujuan panjang umur? Kerana supaya dia berbekalkan ataupun membolehkan ia memperbanyakkan ibadah. Panjanglah umur kedua orang tuaku ya Allah supaya dia boleh beribadah. Faham maksud dia? Itu di antara hak ataupun kita nak cover balik kekurangan yang ada pada kita. Minta biar dia panjang umur, kita boleh tengok dia boleh ibadah, kita boleh khidmat. Itu di antara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyak dah kah? Azan.
Baik, tersambung sikit lagi insya-Allah sebagai penutup pada malam ni. Bagaimana di antara khidmatnya supaya kita tidak termasuk daripada melakukan dosa besar. Maka kalau kita tengok ada kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada kita tengok, kita pernah dengar kisah sahabat pemuda yang bernama Uwais, tapi ada seorang juga para sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ni di antara sahabat Nabi yang kita tengok dia memeluk Islam, antara yang paling awal juga memeluk Islam. Tetapi sayangnya beberapa perkara yang berlaku kepada sahabat Nabi ni ataupun Sa'ad bin Abi Waqqas ni, ibunya tidak Islam. Ibunya tidak Islam. Tengah riwayat kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia masuk Islam pada umur yang muda. Mana kata di dalam usia yang muda dia sudah kembali ataupun sudah memeluk agama Islam. Walau bagaimanapun yang paling kita tengok akhlak Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan, walaupun dia Islam, walaupun dia masuk Islam, beriman pada agama yang betul, tetapi dia masih dikenali di antara sahabat Nabi yang tidak miss hubungan dengan mak dia. Tu sahabat Nabi ni beramal. Apabila tengok perangai seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia mesti ada masa untuk mak dia, walaupun mak dia masih keadaan tidak Islam. Mana nak ceritanya, dikenali juga pada masa tu perangai Sa'ad bin Abi Waqqas ni tidak membelakangi ibu dia. Dia senantiasa mengadakan hubungan. Dia sentiasa, orang panggil apa dia, cinta pada ibunya melekat sampai usia dewasa. Ibu dia di antara dikata, setengah riwayat kata ibu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni ialah di antara wanita yang mana tegar penyembah berhala. Kalau kita kata pemegang kuat pada agama lah, agama bukan Islam. Sebenarnya tuan-tuan,
Agama-agama sebelum kedatangan Islam, mereka ni banyak menggunakan sembahan-sembahan yang mereka rasakan itu yang terbaik. Sebab dia tengok benda kelainan, maka dia jadikan kelainan itu sebagai sembahan. Tu kalau kita tengok, dia reka cipta, dia sembah. Dia buat-buat, dia sembah. Nak cerita apa dia? Nak cerita pada zaman dulu, dia patah tengok benda pelik. Di akhir mari ni pun ada juga manusia yang tengok benda pelik, tapi dia tidak nampak sembahan secara seperti mana sembahan-sembahan yang kita tengok Allah tawal Uzza, patung berhala, tapi skrip dia lebih kurang. Kalau kita tengok mudah hari ni begini, ada orang dia minat kepada satu hiburan. Hiburan tadi boleh kategori sebagai benda yang melalaikan dia dan boleh menyebabkan dia hilang tumpuan kepada asas keutamaan dia. Dengan sebab hiburan, solat tinggal. Ada orang minat dengan permainan, minat dengan bola sampai lupa nak sembahyang maghrib. Bukan lupa, buat-buat tak tahu je sembahyang maghrib, pasal nak tengok final bola. Bolehlah kita kata dia sudah jadi, orang panggil apa dia, model ni cara dia berbeza. Tapi begitulah cerita dia. Ada orang minat dengan suatu permainan, permainan itulah menyebabkan dia jadi lalai pada Allah. Dia ni tuan-tuan, nak jadi menyekutukan Allah ni, tidak semestinya kita sembah patung berhala saja. Jangan duk nampak menyekutukan Allah sembah lembu, sembah kerbau, sembah patung berhala, tidak. Tetapi ada secara yang kita tidak sedar, boleh berlaku perkongsian menyebabkan kita hilang tumpuan utama kita, menyebabkan kita berbelah bagi dengan orang panggil syariat ataupun kewajipan yang Allah tetapkan. Itu dalam isu orang syirik ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak benarkan sesekali kita nak berkompromi dengan mereka. Sehingga Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Antara ayat Allah Ta'ala tegur Nabi, maka nali nabiyyin walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak dibenarkan kamu wahai para nabi dan para rasul, walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Apa dia Allah Ta'ala tidak benarkan? An yastaghfiru lil musyrikin, kamu meminta keampunan kepada Allah terhadap orang-orang yang syirik pada Allah. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Walaupun ahli keluarga kamu yang paling dekat dengan kamu, kaum keluarga, kaum kerabat kamu. Tak boleh. Tidak ada istilah kita boleh pandang sebelah mata, tak apalah keluarga syirik pun syirik lah, tak boleh. Mesti tegur. Tak boleh kita nak mendoakan keampunan daripada Allah kerana masih syirik, melainkan dia bertaubat meninggalkan kesyirikan pada Allah. Bagi mereka annahum ashabul jahim, ada satu lubang neraka yang Allah Ta'ala bagikan kepada orang yang syirik bernama jahim. Wal iyazubillah. Itu jangan main tuan-tuan. Benda-benda yang kita tengok hari ni, syirik moden. Kita duk tengok syirik ni menyekutukan Allah, semua patung berhala tu ni, tapi yang moden ni kita tak nampak. Sedar tak sedar terkadang dia boleh secara khafi yang senyap. Kadang-kadang kita ni mari duduk saja-saja pun ada perasaan. Itu yang kita kena perkemaskan di sudut kefahaman kita dengan cara agama ataupun Islam yang diajar oleh Nabi SAW. Wallahu alam. Cukup sekadar itu pada malam ni. Sama pada masa akan datang yang baik datang daripada Allah. Mudah-mudahan panjang umur bertemu kita dengan Ramadan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ihdina siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.